لكريم آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala yang mana dengan limpah kurnia dan juga dengan rahmat Dia. Alhamdulillah, malam ni kita sekali lagi sama-sama dapat hadir ke dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dalam rangka kita menunaikan salat fardu maghrib dan isya berjemaah. Mudah-mudahan salat kita, zikir kita dan doa-doa kita ianya akan diperkenan pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi pembacaan kitab Mafhum At-Tasawwuf pada ibarat yang berikutnya. Sebelum ni kita terang berkenaan dengan keistimewaan orang yang beristighfar, iaitu minta ampun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, orang yang minta ampun dengan Allah selalu, dia akan diberikan macam-macam keistimewaan daripada sisi Allah Ta'ala. Sebagaimana di dalam ayat daripada surah Nuh, Allah Ta'ala kata, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampun kepada Tuhan kamu, sesungguhnya Dia adalah Maha
pengampun. Dia pemberi ampun. Lalu Allah Ta'ala pun beritahu, bila mana orang ni dia minta ampun dengan Allah Ta'ala, yursilis samaa alaikum midrara, dia akan diberikan satu awan, satu langit yang mana akan menurunkan ayat hujan. Tuan-tuan, ayat hujan ni Masya Allah dia menyuburkan bumi. Dan tuan, ayat hujan juga adalah tanda rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, sebab itu pada musim hujan dan angin ni, banyak-banyakkan berdoa kepada Allah Ta'ala. Kalaulah kita dituruni dengan ayat hujan, dan tuan, jangan kita duk kira nak makan ayat kopi saja. Tuan-tuan, jangan duk kira nak makan ubi rebus saja. Bila turun hujan ni, doa dengan Allah Ta'ala, Allahumma sayyiban nafi'ah. Tuan-tuan, tu doa hujan bila turun ayat hujan. Tuan-tuan, makna dia apa? Ya Allah, timpakan air hujan yang memberikan manfaat kepada kami. Tuan-tuan, doa dengan doa tu, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, timpakan ke atas kami hujan yang memberikan manfaat kepada kami. Tuan-tuan, kita minta hujan yang baik daripada Allah Ta'ala. Dan kemudian apabila ada angin, kita minta dengan Allah Ta'ala, Allahumma inna nas'aluka khairan minha. Ya Allah, kami minta kebaikan daripada angin ini. Wa na'udzubika minha, dan juga kami minta perlindungan daripada kejahatan dan ketidakbaikan angin tersebut. Tuan-tuan, ni doa supaya apa? Supaya hujan dan juga angin yang kita terima, dia adalah hujan dan angin yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab disebutkan oleh Al-Imam Al-Qazwini rahimahullah wa ta'ala, ada macam-macam jenis angin. Tuan-tuan, ada macam-macam jenis hujan. Tuan-tuan, ada angin yang memudaratkan manusia. Contoh, angin yang menghapuskan kaum Ad dan juga kaum Thamud. Tuan-tuan, Allah Ta'ala guna angin. Tuan-tuan, ni angin yang tak elok. Yang ni adalah angin yang tak bagus yang ni. Jadi kita minta angin yang lagu mana? Dia menumbuhkan tanaman, kemudian dia memberikan kenyamanan kepada kita. Kita minta angin hak yang tu. Tuan-tuan, jadi Allah Ta'ala kata, yursilis samaa alaikum midrara, maka dihantarnya satu langit yang akan menurunkan hujan, kata Allah Ta'ala. Wa yumdidkum bi amwal, dan juga akan dikurniakan kepada kamu harta benda, kata Allah Ta'ala. Maknanya akan diperbanyakkan rizki oleh Allah Ta'ala. Kesan daripada beristighfar kepada Allah Ta'ala. Wa banin, dan juga dia akan diberikan anak penak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaj'ala lakum jannatin, dan dia akan beri kepada kamu syurga. Dan tak cukup dengan tu, wa yaj'al lakum anhara, dan dalam syurga itu ada beberapa batang sungai, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, ni kelebihan bagi orang yang mengucapkan istighfar, dia minta ampun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tu kita dah terang dah pada minggu sudah. Dan tuan, malam ni pada ibarat yang berikutnya, dia kata zikir yang berikutnya, as-salatu ala nabi alaihi salatu wassalam, iaitulah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, malam ni kita cerita pula bab selawat. Tuan-tuan, selawat ni rasanya tak perlu untuk kita panjang lebarkan dia punya perbahasan. Tuan-tuan, pasal apa?
Maklum, semua orang tahu yang salawat ni mempunyai kelebihan yang begitu besar dan begitu agung pada sisi Allah Ta'ala. Dan Al-Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala, dan dia ada satu kitab dia. Nama kitab itu adalah Khasaisul Kubra. Tuan-tuan, khasais, khususiat yang besar. Tuan-tuan, dia cerita berkenaan dengan kelebihan-kelebihan dekat dalam kitab tersebut. Tuan-tuan, ada satu perkara menarik yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, kita tahu kan macam mana kejadian Nabi Allah Adam alaihi salam. Tuan-tuan, Nabi Adam ni ketika mana dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Taala perintah kepada seluruh malaikat supaya apa? Supaya sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Tuan-tuan, sujud ni dia satu perkara yang begitu besar. Sujud ni, kalau dalam sembahyang, tuan-tuan, antara perbuatan yang paling mulia di dalam sembahyang dan perbuatan yang paling dekat antara hamba dengan Allah Ta'ala adalah ketika mana berada pada posisi sujud. Dan kan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi beritahu bila mana seseorang dia berada dalam keadaan sujud, fa'aktsirud du'a, maka hendaklah dia memperbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dalam keadaan sujud. Kerana apa? Tuan-tuan, kerana pada waktu sujud hamba dia begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sujud ni dia tidak boleh kepada makhluk lain, tak boleh. Hanya kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, jadi sujud pada Nabi Allah Adam AS ni, ulama kata dia bukannya sujud lil ubudiyah, dia bukan sujud kerana memperhambakan diri, tidak, tetapi sujud dekat sini lil ikram. Tujuannya adalah untuk memuliakan makhluk manusia pertama yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi kalau kita tengok sujud pada Nabi Adam ni, kira Nabi Adam mulia. Tuan-tuan, disuruhnya sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Tuan-tuan, lalu Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala buat perbandingan. Pasal apa yang Allah tak perintah bersujud kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, pasal apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah perintah supaya bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadi dua perbandingan ni, dua perkara ni, mana yang jauh lebih mulia antara bersujud dengan Nabi Allah Adam dengan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan, agak-agak apa jawapan dia? Cepat, 5 saat daripada sekarang, hadiah dia tuan-tuan belanja diri sendiri ya. Hari pun hujan, kan, Masya Allah. Malam ni ramai ternampak apa ni muka ni, mungkin apa ni hujan punya pasal. Nah, saya pun malam ni biasa saya apa ni rider, tuan-tuan, saya biasa rider. Tapi malam ni tak boleh. Malam ni kena bawa kereta sport ya. Kan pasal hujan ya pasal. Masya Allah. Tuan-tuan, jadi mana hak yang lebih besar lagi? Mana yang lebih mulia lagi daripada bersujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan katanya Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, walaupun sujud itu nampak besar kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, tetapi kata Imam Suyuti, tidak, yang lebih besar itu adalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tuan-tuan, pasal apa? Selawat ni lagi besar lagi. Daripada peristiwa malaikat bersujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Tuan-tuan, kerana sujud, kata Imam Suyuti, sujud sekali tu ya. Tuan-tuan, Allah Ta'ala perintah supaya sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam ni sekali tu ya. Tuan-tuan, dia tidak buat kali kedua, dia tidak buat kali yang ketiga, dia sekali tu sahaja. Tuan-tuan, ni yang pertama. Yang keduanya, kata Imam Suyuti, yang sujud itu adalah para malaikatullah. Yang sujud itu adalah para malaikat Allah Ta'ala. Tuan-tuan, tapi kalau salawat pada Nabi SAW, tuan-tuan tengok ayat ni, biasa kita duduk baca. Terutamanya khatib yang baca khutbah. Tuan-tuan, dia sebut apa? Dalam surah Ahzab kan? Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tuan-tuan tengok, bila selawat ni semua sekali selawat. Allah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaika, dan juga para malaikat dia, yusalluna ala nabi, kesemua mereka ni berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tengok, selawat ni Allah Ta'ala berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, masya-Allah, disebut di dalam kitab Misbahud Duja, yang ni syarah kepada Safinatun Najah. Tuan-tuan, selawat Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanda rahmat Allah Ta'ala buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala salawat malaikat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ianya adalah kerana memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, manakala salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa, iaitu kita minta permintaan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tengok, salawat ni dia tak macam sujud tadi. Kalau sujud tadi malaikat, Allah perintah malaikat, tapi tidak kepada salawat. Salawat ni innallaha wa malaikatahu, Allah, malaikat, mereka semuanya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Tuan-tuan, yang keduanya, selawat tidak macam sujud tadi ni. Tuan-tuan, kalau sujud cuma sekali sahaja kepada Nabi Adam alaihissalam, tetapi selawat yusalluna. Tuan-tuan, orang kalau mengaji bahasa Arab ni orang mengaji grammar bahasa Arab. Tuan-tuan, bahasa Arab ni kan dia terbahagi pada 3 zaman. Tuan-tuan, 3 masa. Satu yang lepas yang disebut sebagai fi'lul madhi. Yang keduanya adalah fi'lul mudhari', iaitulah fi'il mudhari'. Dan yang ketiga adalah fi'lul amr. Dan 3 zaman, 3 apa ni waktu. Dan kalau madhi lepas, kalau andai kata mudhari', waktu sekarang dan juga waktu yang akan datang. Tuan-tuan, kalau amar menunjukkan perintah. Tuan-tuan, tapi dalam ayat ni Allah Ta'ala kata apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna, dengan fi'il mudhari'. Maknanya apa? Tuan-tuan, Allah dan malaikat senantiasa, tu maksud dia. Tuan-tuan, senantiasa sujud pada Nabi Adam tadi ni sekali ya. Tapi selawat Allah dan juga malaikat dan kita, yusalluna, ianya berterusan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadi tu kita kata, selawat ni begitu besar dia punya kedudukan dia pada sisi Allah Ta'ala. Dan orang yang berselawat ni, tuan-tuan, saya tak payah teranglah.
kita cuma baca aja. Tuan-tuan, bila kita tak payah terang ni menunjukkan apa? Kebesaran. Tuan-tuan nak tunjuk kata hadza maklum. Ini adalah perkara yang telah sedia dimaklumi oleh semua manusia, terutama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cukuplah dengan sekian hadis yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berselawat atas aku sekali, Allah berselawat kepadanya 10 kali. Tuan-tuan, apa maksud Allah Ta'ala selawat pada dia 10 kali? Dia akan diberikan 10 rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, free ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ni paling kurang ni. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, 10 kali dia akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kalau daripada segi mujarrabat, daripada segi mujarabnya selawat ni, Allah banyak. Tuan-tuan, banyak cerita. Tuan-tuan, tak larat kita nak cerita berkenaan dengan apa ni? Selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, selawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyaknya. Satu, tanda ingatan kepada Rasulullah. Satu. Tuan-tuan, yang keduanya, orang yang berselawat ni diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Tuan-tuan, orang yang selawat ni disebutkan oleh ulama. Tuan-tuan, ni disebut dalam kitab Risalah Al-Jami'ah. Tuan-tuan, disebutkan oleh ulama, siapa-siapa yang tidak mempunyai guru, tuan-tuan, dia tak ada guru lagi. Tuan-tuan, tapi kena ingat, yang ni bukanlah makna kata tak payah mengaji dengan tok guru. Dia kata kan, cukup saya selawat saja. Tak, bukan macam tu. Tuan-tuan, dalam syarah Risalah Al-Jami'ah, ulama kata apa? Kalau dia tak ada guru, tuan-tuan, dia masih lagi belum ada mursyidnya. Orang yang memandu dia tak ada lagi. Maka perbanyakkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Tuan-tuan, orang yang salawat ni dia dilengkongi dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tentu dia akan dipelihara, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, tapi mencari guru itu wajib. Tuan-tuan, kena belajar ni dia mesti kena melalui daripada guru. Sebab itu kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda. Tuan-tuan, Ibn Mas'ud kata apa? Innamal ilm bitta'allum. Adapun ilmu itu adalah melalui jalan belajar, kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda. Jadi tadi kita sebut tadi ni bagi orang yang tak ada guru lagi. Tuan-tuan, bagi orang yang tak ada mursyid lagi, selawatlah sebanyak-banyaknya, insya-Allah. Tuan-tuan, dia tak akan sesat, dia tidak akan terpesong, kerana dia diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, yang ni kita baca sajalah. Dia kata, wa dzikru biha yakunu bi ayyi sighatin min as-siyaghi wa mithaluha Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Dia kata, dan zikir dengannya itu, berselawat dengannya itu, bi ayyi sighatin, dengan apa-apa juga sirah, daripada sirah-sirah ataupun daripada selawat-selawat yang kita ketahui. Dia kata, pasal apa? Kerana selawat ni dia adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaik-baik salawat adalah salawat apa dia? Ibrahimiyah, iaitu salawat Ibrahimiyah yang kita baca pada tasyahud akhir, pada tahiyat akhir. Tuan-tuan, yang tu kalau boleh diperbanyakkan nak tu, yang tu salawat hak yang terbaik sekali. Warid
daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia nak selawat dengan selawat yang lain, dipersilakan, tidak ada masalah. Jadi dia kata kat sini, wa maknaha, dan makna daripada selawat ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makna dia apa? Allahumma arham sayyidina Muhammad. Ya Allah, engkau rahmati penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi kita dah sebut dah. Nah, bila mana kita selawat kepada Rasulullah, kita sedang berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan tuan, manakala selawat Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memohon apa dia? Memberikan kerahmatan dan memberikan kurniaan besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka dia kata dekat sini, qala Allah Ta'ala amiran ibadahu bis salati 'alan nabi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, memerintahkan kepada hambanya supaya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa Allah Ta'ala kata ni, biasa kita baca dah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan juga para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, mereka senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, kita sering sebut tuan, kita hidup ni, nanti esok ni kita nak pi jumpa dengan Allah Ta'ala. Dan tuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, kalau nak berjumpa dengan Allah Ta'ala, apa dia punya bekalan dia? Yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tazawwadu, wahai hamba-hamba Allah sekalian, wa tazawwadu, hendaklah kalian membuat bekalan, kata Allah Ta'ala. Dan bekalan apa ni? Allah Ta'ala hanya menyebut wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekalan adalah takwa kepada Allah Ta'ala. Dan tuan, selain daripada tu, apa yang kita nak bawa ni? Apa sebenarnya? Dan tuan, disebutkan pada ayat lain, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa dia yang nak jumpa dengan Allah Ta'ala adalah dengan apa? Amalan salihah, dengan memperbanyakkan amal-amal saleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, jadi bila kata amal soleh ni, apa dia amalan yang tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala? Dan sering kita sebut. Dan tuan, amal ni Allah Ta'ala alam lah. Tapi kita baik sangka dengan Allah Ta'ala. Dan tuan, kita baik sangka lah. Mudah-mudahan solat kita Allah Ta'ala terima. Mudah-mudahan zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, dalam soal penerimaan, dalam soal kita beramal, kita tak boleh nak menyucikan diri kita sendiri, tak boleh. Dan tuan, jangan kita kata, oi, aku ni banyak beramal, aku mulia apa no. Kan? Aku ni banyak zikir ni. Oh, ni Tuhan bagi rahmat banyak aku ni. Dan tuan, dia tak boleh gitu. Walaupun orang yang banyak beramal tu tanda bahawa dia adalah orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, tapi pada ayat lain Allah Ta'ala melarang. Nampak? Dan tuan, nas ni dia macam tu. Nas dia macam tu. Dia tak boleh baca satu hadis. Dan tuan, dia tak boleh baca satu ayat. Dia kena combine dengan ayat dan juga nas yang lain. Dan sebab itu ni sikit lah. Dan nak cerita dekat dalam sekolah ni. Kan, ni bukan pengajar umum, tak apa. Tapi saya terang. Dan tuan, hari ni, pasal apa yang kita jadi macam tak stable kita. Sedangkan benda tu disuruh oleh agama. Dan tuan, kita agama ni kadang-kadang tak lebih hanya tahlil,
Agama tak lebih hanya sekadar dia pergi ke masjid i'tikaf, tak lebih daripada tu. Tuan-tuan, tak kurang juga. Ada yang menganggap bila saya dengan Islam ni saya semakin mundur. Tuan-tuan, pasal apa? Ada tanggapan yang seumpama tu. Tuan-tuan, kadang-kadang ni silap daripada orang yang menganut Islam itu sendiri. Tuan-tuan, kadang-kadang itu silap kita mempersembahkan Islam itu bagaimana? Tuan-tuan, ada orang yang dia jumpa satu hadis, dia jumpa satu ayat, dia terus beramai. Dia ingat itulah dia perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kerana tu orang yang kalau dia belajar qawaidul fiqhiyah, dia belajar usulul fiqh. Tuan-tuan, saya tak suruh tuan-tuan belajar, tapi saya cuma nak habaq ya. Baca Quran, baca hadis ni bukannya jumpa ayat, tengok dia suruh bunuh, kita bunuh. Bukan macam tu. Tuan-tuan, tengok ni, dia suruh buat macam ni, kena buat macam ni. Tak, bukan macam tu. Tuan-tuan, sebab itu ulama kata Quran kadang-kadang ditafsirkan ayat dengan ayat. Ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Tuan-tuan, kadang-kadang hadis menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Kadang-kadang Quran menafsirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi sebut kan, biasa kita duk baca kan. Tuan-tuan, orang yang boleh beramal ni tanda Allah Taala kasih kat dia. Tuan-tuan, tanda Allah Taala sayang dekat dia. Betul tak? Tuan-tuan, kan pernah ada sahabat yang tanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia tanda Allah Ta'ala mengasihi akan hamba-hambanya? Tuan-tuan, lalu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, tanda orang ni dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala bila mana dia boleh beramal dengan amalan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Tu tanda bahawa dia dikasih oleh Allah Taala. Tuan-tuan, lalu kita tengok diri kita boleh hafal Quran, diri kita boleh pergi masjid, diri kita boleh qiyamul lail, kita banyak berzikir, lalu kita pun kata, ni Allah Taala dah rahmati saya. Yang ni tanda Allah Subhanahu wa taala kasih kat saya ni. Tuan-tuan, bukan macam tu untuk kita faham nas. Ni banyak ni, tuan-tuan, sebab tu berlaku banyak kekeliruan pada hari ni. Islam nampak macam mundur. Tuan-tuan, pasal apa? Kesalahpahaman dalam memahami nas daripada Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadi dalam kes tadi ni kan, ya betul, dia banyak zikir, dia banyak doa, alhamdulillah. Tuan-tuan, kena tengok satu, Nabi kata ni alamat. Ni alamat. Tuan-tuan, bila kata alamat, dia bukannya confirmation. Dia bukan pasti. Dia adalah alamat yang ni sebagai tanda sahaja. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala kata apa? Allah Taala kata, la tuzakku anfusakum. Kamu jangan menyucikan diri kamu sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi apa timbangan kita? Sebab itu ulama ajar, kalau boleh beribadah, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Boleh ibadat, alhamdulillah, boleh syukur. Kenapa? Kerana ibadat ni bukan saya yang boleh dapat macam ni. Yang ni kerana saya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut macam tu. Bukan bermakna bila Nabi kata tanda orang yang kasih, Allah kasih pada dia, dia akan beramal dengan amalan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, menyebabkan apa? Dia rasa selesa bila dia boleh sembahyang. Tuan-tuan, dia rasa selesa bila dia boleh zikir kepada Allah Taala. Sedangkan Allah Taala kata apa? La tuzakku anfusakum. Kamu jangan menyucikan diri kamu sendiri. Patutnya lagu mana? Tuan-tuan, patutnya bila dia boleh zikir, alhamdulillah, nikmat zikir dan juga nikmat semayang.
Tuan-tuan, dia balikkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu timbangannya. Tuan-tuan, boleh kan? Tuan-tuan, yang ni cerita panjang lah. Bab berkenaan dengan memahami teks ataupun nas-nas daripada Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam semalam ah. Tuan-tuan, saya terang dekat Masjid Derga kan semalam ni. Berkenaan dengan solat sunat awabin. Tuan-tuan, hadis tu hadis dhaif. Hadis tu hadis dhaif. Tuan-tuan, tapi adakah hadis dhaif kita tolak macam tu saja? Tak. Kita kena tengoklah dia diambil daripada sumber mana. Salah satunya diambil daripada sumber Sunan At-Tirmizi. Tuan-tuan, setiap ulama hadis ada manhaj. Dia ada cara penyusunan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya sebut kemarin, walaupun hadis ni dhaif, tetapi Imam Tirmizi tidak akan masukkan di dalam sunan dia, melainkan bila mana hadis itu ramai ulama yang beramal dengan dia. Nampak? Dan jadi ada kaedah untuk kita faham akan nas agama kita. Dia macam tu. Baik. Jadi dia sebutkan dekat sini. Minta maaf, tuan-tuan, tak apa. Yang tu kalau tak faham, tak apa. Tuan-tuan, cuma saya nak terang begitulah agama. Agama ni dia bukannya lekeh macam tu. Tuan-tuan, agama standard. Agama ni dia high level. Tuan-tuan, tinggi. Dia bukan setakat apa ni. Yang ni kita pengajian umum. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana Nabi sebut hadisun nas bi'uqulihim. Berbicaralah kepada orang mengikut qadar kemampuan, kefahaman mereka, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, jadi kita nak kita boleh beramal. Tuan-tuan, mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dia kata, innallaha wa malaikatahu yusalluna. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya senantiasa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nampak? Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Hendaklah kalian semua berselawat kepada Nabi dan berikanlah salam sejahtera kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jadi kita dah terang tak saat ni pandangan Imam Suyuti rahimahullahu taala pasal apa? Antara sujud pada Nabi Adam dengan salawat jauh lebih besar dan lebih mulia pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka dia kata lagi, wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, muraghaban fi zikri bis salati 'alan nabi, menggalakkan umat dia supaya memperbanyakkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, amalkanlah, ringankan mulut kita untuk salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Tuan-tuan, dua amalan yang tak akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Qiraatul Quran, baca Quran. Dan yang keduanya adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Dan tengok apa kata Nabi. Man salla alayya salatan wahidatan. Siapa-siapa dia yang bersolawat atas aku sekali sahaja, selawat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi asyara salawatin, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali selawat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, tak cukup dengan itu, wa hatta anhu asyara khati'at, dan dia akan dihapuskan 10 dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, bukan setakat 10 rahmat, malah dia akan dihapuskan 10 kesalahan
pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, masya-Allah. Tak pelik tuan-tuan, tak pelik. Kenapa orang yang berselawat kepada Nabi ni, tuan-tuan, disebutkan dalam riwayat siapa yang berselawat satu hari 1000 kali. Tuan-tuan, 1000 kali. Tuan-tuan, tapi saya taklah orang kata nak suruh tuan-tuan buat juga 1000 kali ini. Pasal apa? Kerana dalam beramal, terutama pada amal-amal yang sunat begini. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, khudhu minal a'mali ma tutiqun. Ambil amalan-amalan ni mengikut qadar apa yang kamu mampu, kata Nabi SAW. Innallaha la yumallu. Allah tidak pernah jemu untuk melihat kamu beramal, kata Nabi, hatta tumallu, sehingga kamu sendiri yang berasa jemu untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi kita ambil yang mana kita mampu. Cuma yang ni kelebihan, yang ni fadilah. Tuan-tuan, jadi dalam satu riwayat kata apa? Siapa dia yang selawat satu hari 1000, kebetulan pada hari itu dia mati. Tuan-tuan, dia tidak akan mati sebelum dia melihat tempatnya di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan tengok dulu tempat dia di dalam syurga Allah Ta'ala. Maknanya apa? Tuan-tuan, orang yang berselawat, dia akan dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, ini kemuliaan daripada orang-orang yang membasahkan lidah dia dengan apa? Dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya tak mau banyak bawa hadis banyak-banyak, tak mau hurai banyak-banyak. Kerana apa? Tadi kita sebut dah, yang ni amrun maklum. Dia adalah perkara yang kita sedia maklum, kelebihan yang sangat besar pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada pertemuan yang akan datang nanti kita akan masuk pula. Kita akan baca laju sikit. Bab zikir ni kita lajukan sikit. Pasal apa? Kerana dia terang berkenaan dengan kelebihan zikir itu. Kita nak masuk nanti pada bahagian yang terakhir daripada kitab ni, sifatun nafsi. Sifat-sifat yang ada pada diri manusia. Dan tuan, yang ni kita akan masuk nanti insya-Allah pada pertemuan yang akan datang. Insya-Allah taala alam. Jadi cukup setakat tu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammudna wa ma asrarna وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أعلم.